Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah hari ini kita akan sambung Tauhid, tajuk sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Okay, boleh buka buku teks Tauhid masing-masing, muka surat 30. Okay, sebelum tu kita baca doa dulu sama-sama sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey. Hari ini kita sambung sifat hayatun. Artinya hidup, lawannya mati. Okey. Apa dia hayah? Iaitu hidup. Wajib bagi Allah bersifat hayatun, hidup, iaitu sifat yang maujud. Pertama sekali sifat yang maujud. Maujud tu erti dia ada. Maksudnya sifat tu ada, wujud. Okay, yang kedua, sifat tu qadim. Qadim tu maksud dia tiada permulaan. Ni maksud dia ni bahasa Arab ni. Dalam kurungan ni bahasa Melayu terjemahan dia. Okey, yang ketiga, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok yang bawah ni pula. Yang pertama sekali, wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat hayatun. Wajib bagi Allah bersifat hidup. Okey, yang kedua, hidup Allah Subhanahu Wa Taala tiada dengan roh dan kekal selama-lamanya. Maksudnya Allah tu, hidup Allah tak ada roh macam makhluk. Makhluk semua ada roh. Allah tak sama sesekali pun dengan makhluk. Dan Allah kekal selama-lamanya. Tidak pernah dan tidak akan mati. Okay, yang ketiga, hidup adalah menjadi syarat wujudnya sifat-sifat lain. Maksudnya hidup, sifat hidup Allah tu lah yang menjadi syarat wujudnya sifat-sifat yang lain juga. Okay, yang bawah ni pula, dalil naqli. Okay, dalil naqli ni dalil Al-Quran atau hadis. Okay, sekarang kita tengok ayat Quran ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Suratul Furqan ayat 58. Okey, maksudnya apa dia? Dan berserahlah engkau kepada Allah, Tuhan yang hidup, yang tidak mati, serta bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah ia mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hambanya. Okay, maksudnya dalam ayat ni Allah suruh berserahlah kita kepada Allah, Tuhan yang maha hidup, tidak mati. Dan kita kenalah bertasbih memuji Allah. Dan cukuplah Allah sahaja mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hambanya. Okay, itu nak menunjukkan kewujudan Allah. Okay, seterusnya buka muka surat 31. Okay, sekarang tadi wajib kan, sifat wajib bagi Allah hidup, hayatun. Sekarang sifat mustahil, lawan ni pula. Mustahil Allah SWT bersifat mautun. Okay, hidup lawannya mestilah mati. Okay, yang pertama, erti mautun ialah mati. Kedua, mustahil Allah SWT bersifat mautun. Mustahil Allah mati. Mustahil lah. Okay, yang ketiga, jika Allah SWT mati, seluruh alam ini tidak wujud. Maksudnya kalau Allah tu tak wujud, dunia ni tak pernah lah wujud. Dunia, langit, bumi semua tak wujud lah. Dunia akhirat pun tak wujud kalau Allah tak wujud. Jadi wajib bagi Allah wujud. Okay, dalil naqli. Apa dalil naqli dia? Bismillahirrahmanirrahim. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suratul Ghafir ayat 65. Okay, maksudnya, dialah yakni Allah yang tetap hidup. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia, itu Allah. Maka sembahlah kamu akan dia dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Okay, itu maksud ayat tadi. Maksudnya Allah suruh kita sembah ke Allah semata-mata. Okay, sekarang buka muka surat 32. 32 pula. Okay, sekarang kita masuk sifat yang seterusnya, iaitu sam'un. Sam'un artinya mendengar. Okay, lawannya apa? Sumun artinya pekak.
Okey. Wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat sam'un. Apa tu sam'un? Iaitu sifat yang mawujud, ada. Sama semua ni. Sifat wajib bagi Allah semua ada tiga-tiga ni. Qadim, tiada permulaan. Maksudnya sifat Allah memang tak ada permulaan pun. Memang sedia ada dah. Okay, yang ketiga, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Allah SWT mendengar segala sesuatu tanpa melalui telinga. Allah tu mendengar segala sesuatu. Sama ada sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya Allah dengar tanpa ada telinga. Allah mendengar bukan macam makhluk ada telinga. Jadi kita tak boleh bayangkan. Dosa kita bayangkan Allah tu ada telinga macam makhluk. Allah tak ada telinga. Kita sendiri tak tahu bentuk Allah macam mana. Jadi kita tak perlu bayangkan ya. Kalau kita terbayang tu, kita cepat-cepatlah Astaghfirullahalazim. Okay, yang kedua, Allah SWT mendengar sesuatu sama ada bersuara atau tidak. Sama ada benda tu ada suara ke, benda tu tak ada suara ke, Allah tetap mendengar. Okay, yang ketiga, Allah SWT mendengar tanpa halangan atau batasan. Allah mendengar tanpa ada halangan. Contohnya kalau kita manusia, kalau ada dinding ke kan, kita mana dengar orang sebelah cakap, jiran sebelah. Kalau cakap sesenyap ke, orang berbisik, kita tak dengar kan. Tapi Allah dengar. Walaupun kita cakap dalam hati pun, kita terlintas dalam hati pun Allah dengar. Okay, sebab tu kalau kita nak doa, kita doa je bila-bila masa kita nak. Okay, sekarang tengok dalil nakli. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sami'un alim. Surah Al-Baqarah ayat 181. Okay, maksudnya sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Maha mendengarlah segala apa yang berlaku dan Allah mengetahui. Harta benda itu kecil-kecilnya hingga sebesar-besarnya. Okay, sekarang muka surat 33. Okay, tadi sifat wajib mendengarkan. Okay, mustahil pula lawan dia. Mustahil Allah SWT bersifat sumun. Samun lawannya sumun. Okay, apa maksud sumun? Sumun artinya pekak. Okay, mustahil Allah SWT bersifat pekak. Mustahil Allah pekak. Okay, pekak adalah sifat makhluk. Makhluk dia ada sifat pekak. Allah tidak ada. Mustahil Allah bersifat pekak. Okay, dalil nakli. Innahu huwas sami'ul basir. Surah Al-Isra ayat pertama. Okay, maksudnya apa? Sesungguhnya Allah jualah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Okay, seterusnya buka muka surat 34. Okay, kita habiskan teruslah hari ini sampai sifat yang terakhir. Okay, seterusnya sifat basorun artinya melihat. Lawannya umyun artinya buta. Okay, wajib bagi Allah SWT bersifat basar. Basorun iaitu sifat yang mawujud, ada. Macam biasalah tadi qadim, tiada permulaan. Ketiga yang berdiri pada zat Allah SWT. Okay, bawah ni pula. Allah SWT melihat tanpa perantaraan mata. Allah melihat tanpa mata. Kalau makhluk ada mata kan. Kita pun tak boleh bayangkan macam mana tadi Allah tak telinga, Allah pun tak ada mata. Allah melihat tanpa ada perantaraan mata lah. Cuma Allah yang tahu macam mana. Okay, yang kedua, Allah SWT melihat tanpa halangan atau batasan. Kalau ada contohnya kita tak nampak orang sebelah kan, sebab ada pintu ke, ada dinding ke kan, kita tak nampak benda sebelah apa yang berlaku. Tapi Allah ada halangan ke apa ke, tak ada halangan, semua Allah nampak. Okay. Allah SWT melihat sama ada ketika terang atau gelap. Kalau benda tu segelap-gelap ni, contohnya bawah laut kan. Bawah laut makin bawah makin gelap. Makhluk kita tak nampak apa benda bawah tu. Allah tetap nampak. Hatta sedar dalam bumi ni pun yang gelap, tak ada lampu ni pun, Allah tetap nampak apa yang berlaku di sana. Okay, sekarang dalil nakli. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha bima ta'maluna basir. Surah Al-Baqarah ayat 237. Maksudnya, sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Allah ni Maha melihat segala apa yang kita kerjakan. Kalau kita sorok kat orang lain pun Allah tetap melihat kita. InsyaAllah kita cuba kalau kita nak buat jahat ke apa, kita bayangkan Allah tu Maha melihat. Walaupun kita ni menyorok pada makhluk lain pun, seorang pun Allah Maha melihat. Okay. Seterusnya buka muka surat 35. Okay, tadi sifat wajib bagi Allah melihat kan. Basarun, lawannya mustahil Allah bersifat umyun. Mustahil maksudnya artinya umyun ialah buta. Okay, mustahil Allah SWT bersifat buta. Mustahil lah Allah buta. Okay, buta adalah sebab apa? Sebab buta adalah sifat makhluk, bukan sifat Allah. Okay, seterusnya dari nakli.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu basirun bima ta'malun. Suratul Hujurat ayat ke-18. Maksudnya, dan Allah Maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Allah Maha melihat. Walaupun kita kat bawah tanah sekalipun nyorok, Allah Maha tahu dan melihat. Okay, seterusnya sifat yang terakhir, kalamun. Kalamun artinya berkata-kata, lawannya bukmun artinya bisu. Okay. Wajib bagi Allah SWT bersifat kalamun, iaitu sifat yang mawujud, ada, qadim, tiada permulaan, ketiga yang berdiri pada zat Allah. Okay, tengok ni pula, Allah SWT berkata-kata tanpa bersuara. Sama juga Allah melihat bukan dengan mata, Allah mendengar bukan dengan telinga, Allah berkata-kata bukan bersuara. Adalah hanya cuma Allah yang mengetahui. Okay, yang kedua, Allah SWT berkata-kata tanpa perantaraan mulut dan lidah. Tak sama macam makhluk. Ketiga, Al-Quran adalah kalamullah SWT. Okay, maksudnya kalau kita baca Al-Quran, maksud tu semua kata-kata Allah. Okay, so dalil nakli apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallamallahu Musa taklima. Surah Nisa ayat 164. Maksudnya, dan Allah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Okay, maksudnya Nabi Musa pernah nampak Allah secara terus terang, tak ada perantaraan lah, maksudnya tak ada halangan. Cuma Nabi Musa, waktu Nabi Musa masih hidup, Nabi Musa boleh melihat Allah, boleh berkata-kata dengan Allah secara langsung. Kalau Nabi yang lain tu Ustaz tak pasti, tapi Nabi Musa pernah ada kisah Nabi Musa melihat Allah secara langsung. Okay, seterusnya muka 37. Tadi berkata-kata, lawannya apa? Mustahil Allah bersifat bukmun. Apa dia? Bukmun artinya bisu. Okay, mustahil Allah SWT bersifat bisu. Bisu itu adalah sifat makhluk. Okay, sekarang dari nakli pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum ma kallama Allah. Suratul Baqarah ayat ke-253. Maksudnya, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain dengan kelebihan yang tertentu. Antara mereka ada yang Allah berkata-kata dengannya. Macam tadilah. Macam Nabi Musa tadi kan. Rasul-Rasul tu Allah lebihkan kelebihan-kelebihan mereka. Macam Allah berkata-kata dengannya. Nabi Musa, Nabi Muhammad pun pernah berjumpa dengan Allah waktu nak persyariatan solat. Nabi Muhammad. Okay, seterusnya muka surat 39. Okay, sekejap ya. Saya buka muka surat 38 ni nantilah. Ini nanti latihan Ustazah cakap kemudian. Okey, muka surat yang 39 yang terakhir. Tahukah anda sifat yang wajib bagi Allah SWT terbahagi kepada 4 bahagian. Sifat wajib bagi Allah ada 4 bahagian. Apa dia? Yang pertama, nafsiyah. Nafsiyah ialah sifat yang menunjukkan wujudnya zat Allah SWT. Maksudnya sifat nafsiyah tu dia tunjuk wujudnya zat Allah. Yang kedua, salbiyah. Salbiyah tu apa? Ialah sifat yang menafikan kekurangan bagi Allah. Maksudnya sifat salbiyah tu sifat yang menafikanlah kekurangan Allah. Macam sifat-sifat mustahil tu kan. Okay, yang ketiga, ma'ani ialah sifat yang berdiri pada zat Allah. Okay, yang terakhir, ma'nawiyah ialah sifat yang ada pada zat Allah SWT kerana adanya sifat ma'ani. Okay, amalkan. Diamalkan sentiasa memohon pertolongan Allah SWT. Ya Allah, tolonglah aku. Contohnya. Bila-bila masa pun kita kena mohon pertolongan Allah. Di saat susah atau senang. Kena ingat Allah. Okay, itu sahaja. Nanti latihan Ustazah bagi. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih.